Cuma kan. Tak ada kan? Jom Kipur. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. 10 seconds to life. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi alladhi khalaqal insan wa 'allamahul bayan, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Alhamdulillah alladhi fariqul furqan wa yamunzilul Qur'an bil hikmati wal bayan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulqa wal khatim bima sabaq wa nasilil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Ramadan wa barik lahumma lana fi syahr Ramadan. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang saya muliakan kekanda saya Ustaz Jafri Mahmudi, seluruh tetamu ibadullah yang sedang dipandang, dipegang dan digenggam seluruh hati, jiwa, kekuatan dan perasaan oleh Allah Azza wa Jalla dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat, pandangan redup kerahmatan dan kasih belas ihsan Allah Azza wa Jalla. Seluruh tetamu dan hamba Allah yang sedang dibasuh, dibesih, dijernih, yang sedang di snow wash, dipolish, digilap, ditukar baharu, ditukar ganti, ditukar spare part, diketatkan sesuatu yang longgar, dijernih sesuatu yang keruh, dilurus sesuatu yang bengkok, dikuatkan sesuatu yang lemah, disatukan sesuatu yang sudah terburai dan terpecah. Alhamdulillah tuan-tuan, diluruskan sesuatu yang bengkok, dibetulkan sesuatu yang tersalah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla kembali diangkat setinggi-tingginya atas belas ihsan, atas rahmat dan atas kesudian Allah Azza wa Jalla masih sudi untuk memandang kita dengan pandangan mulia walaupun terkadang hina yang kita berikan pada Allah. Masih sudi memandang dengan pandangan rahmah dan memberi sudi mengganjarkan pahala walaupun masih dosa yang kita dah berikan, hamparkan pada Allah. Walaupun racun yang kita beri, namun madu yang tetap Allah balasi. So point kat sini adalah madu. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur Allah SWT. Allah mengizinkan saya kembali untuk sama-sama dengan tuan-tuan untuk menumpang barakah dan keberkatan dan kebaikan, ketaatan, kesolehan. InsyaAllah tuan-tuan, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah, dalam ruang waktu yang ada pada petang ini, Ramadan ni antara bulan yang paling ramai lahirnya ustaz. Sebab apa? Sebab tak dapat dengar tazkirah. Kan, dia punya titipan ilmu yang kita perolehi daripada subuh, tak cukup subuh campur plus dengan duha, tak cukup duha dengan zuhur, sampailah tazkirah tarawih. Kurang lebih sehari kita akan disuap dengan santapan ilmu, dan suapan ilmu ni kurang lebih 6 kali. 6 kali tu kira sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sekali tazkirah tu 1 jam, so kurang lebih 6 jam kita diberikan santapan dan disuapkan dengan ilmu. 6 jam sehari tu tak campur lagi masa peribadi. Darat dengan 30 hari 180 jam. Muslimin dan muslimat, Abang Amai kata
Dalam ruang Ramadan ni Allah sedang mengangkat sesuatu yang sudah terjatuh, rebah, tersungkur. Allah mengangkat kembali darjat, kedudukan, posisi hambanya. Setiap bulan tuan-tuan, setiap bulan ni kalau kita tengok, pandang, kita nak zoom in daripada Muharram sampai Zulhijjah, setiap bulan Allah buat ada peristiwa dan ada izzah. Ada catatan peristiwa tersendiri. Daripada Muharram kita kenal sebagai Ashura ataupun Hijrah, walaupun Hijrah tidak berlaku pada bulan Muharram, tapi kita sambut dalam Muharram. Lepas tu disusuli dengan Safar, Rabiul Awal kita ada Maulid, Salih Nabi Muhammad, Rajab kita ada Isra wal Mi'raj, Nisfu Sya'ban, sambung dengan Ramadan. Lepas tu Syawal, tutup dengan wa'timul hajj wal umrata lillah, dalam peristiwa haji dan umrah. Dalam sepanjang tahun tu Allah susun cantik. Tuan-tuan, persoalannya, kenapa tidak semua peristiwa besar dalam catatan sejarah kalender peradaban umat Islam tidak berlaku dalam hanya satu bulan? Kenapa dalam Ramadan tidak berlaku Maulid? Kenapa dalam Ramadan tidak berlaku Ashura? Kenapa peristiwa ni dia mesti tersebar sepanjang tahun? Dia mesti ada gap, setiap bulan dia mesti ada peristiwa-peristiwa ni. Antara hikmahnya tuan-tuan, andainya semua peristiwa dalam catatan umat Islam ni dihimpun dalam satu bulan, nescaya umat Islam ni hanya akan mencari Allah, hanya akan ingat Allah hanya pada satu bulan. Bulan lain kita akan terlepas, kita tak pernah ambil tahu. Tapi bila hikmahnya disusun setiap bulan sepanjang tahun tu adanya peristiwa, tuan-tuan, maksudnya habis satu peristiwa, next. Allah nak abang mai kata sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, hang cari aku ni setiap masa, not just for exclusive ni, bukan hanya untuk satu masa dan ketika. I want you to be, you need me every second, every month, every hour, every second. Setiap masa, ketika, saat, bulan, waktu, jam, kamu perlukan aku. Jadi umat Islam, tuan-tuan, ilmu kita akan bersambung dan bercantum daripada bulan ke bulan sepanjang tahun. Jadi kita akan ingat Allah tu setiap bulan. Hakikatnya kita ingat Allah pada setiap masa dan ketika. Itu yang pertama. Bismillah dan muslimat rahmatullah wabarakatuh ala Muhammad. Idza jaa Ramadan, bila tiba datangnya Ramadan, atakum sayyidus syuhur famarhaban bihi ahlan. Bila datangnya Ramadan, when Ramadan is coming, antara makhluk yang paling gembira adalah malaikat. Kenapa malaikat yang paling gembira, tuan-tuan? Malaikat paling seronok sebab pada 11 bulan yang lalu malaikat mencari muka-muka dan wajah-wajah kita di setiap masa waktu solat. Mungkin tak nampak, muka kita hanya tertonjol dan terzahir pada 1-2 waktu. Tapi bila masuk Ramadan ni, malaikat kata, ya Allah, muka hampa ni nampak setiap masa. Seronoknya aku nak catat, tulis nama pahala ni, nak angkat, nak hantar pada Allah Azza wa Jalla setiap masa. Rekod kamu tu cemerlang. Selama ni malaikat kita pun nak hantar rekod catatan amalan hampa ni, ya Allah, duk dapat D+, C-, markah atas pagar 45, 50. Nak hantar dekat Allah ni subuh asar ni, ya Allah, markah tak pernah lepas ni. Tapi bila masuk Ramadan ni, ya Allah, 90, 95, 120 per 100. Tama-tama yang kidah ni 300 per 100. Tu dia nak abang tu. Seronok, tersenyum lebar, ya Allah, gembiranya Ramadan tiba, Ramadan tiba. Manusia sibuk dengan amalnya. Allah tarik nikmat, tuan-tuan. Allah tarik satu nikmat, Allah bagi 10, Allah ganti 10. Apa maksudnya? Allah tarik nikmat makan. Rupanya makan itu perlu diganti dengan tadarus. Allah tarik nikmat rehat, Allah nak bagi hampa ganti rehat kalian tu dengan Allah tarik nikmat lena, ganti lena dengan qiyam. Maka Allah tarik nikmat dunia supaya Allah gantikan nikmat akhirat yang kita tak dapat, yang kita tak mampu buat pada 11 bulan yang lampau. Tertarik nikmat rehat, tertarik nikmat lena, tertarik nikmat cakap, tertarik nikmat makan. Rupanya, tuan-tuan, ada benda yang tersembunyi yang Allah nak suruh kita ganti balik. Aku tarik empat benda. Aku tarik kurang rehat, kurang makan, kurang cakap, kurang lena. Ganti dengan qiyam, ganti dengan siyam, ganti dengan zikir, ganti dengan tadarus.
ganti dengan i'tikaf. Maka ganti itulah supaya hampa cover balik 11 bulan hampa kurang dengan aku. Aku bagi masa untuk hampa honeymoon, hanisan, apa lagi? Bukan sekat honeymoon. Hampa nak apa? Hampa nak holiday. Aku bagi hampa nak healing tema. Kita healing sampai pagi kita balik. Apa benda dunia aku dah bagi. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Sekarang aku nak minta, boleh tak? Please exclusively untuk bulan ni sebulan ni aku nak masa untuk aku. Me time with me. Aku nak masa mengaji dengan aku duduk. Aku nak dengar suara hampa. Aku rindu untuk mendengar tangisan kalian. Aku rindu untuk melihat wajah kalian 5 waktu sehari semalam. Aku rindu untuk melihat kalian berdiri tegak 2 jam solat 8 rakaat, 12 rakaat, 11 rakaat, 23 rakaat. Aku rindu me time. Itu masa kita yang hampa tak pernah bagi dekat aku 11 bulan yang lampau. Boleh tak bulan ni please berilah masa itu, kerana aku telah berikan masaku padamu dan berikan masamu padamu. Tuan-tuan, dalam sehari ni Allah berapa minit Allah bagi kat kita? Siapa pernah kira? Kita tak pernah berkira tuan-tuan. 1440 minit plus minus. Mungkin kalau kita buat kiraan daripada 1440 minit sehari, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berapa saat kadar kita sujud dalam setiap solat? Jom kita buat kira-kira. Satu sujud sampai dah seminit. Tak sampai seminit pun. Kita bukannya geng wali pun. Paling lama kita sujud plus minus, kita katalah 10 saat. Tu pun kira syurga sangat dah tu. 10 saat tu pun tak sampai 10 saat kan kita sujud. Katalah 10 saat dalam setiap rakaat tuan-tuan. Subuh 2 rakaat, 4 kali sujud. Betul? Satu sujud kali dengan 10, subuh tu ada plus minus 40 saat. 40 saat campur dengan zuhur 4 rakaat 8 kali sujud. So 80. Berapa tadi? 40 campur 80 campur 80. Cuba kira. Makcik-makcik dulu SPM A1 kan, matematik kan? 200 campur 60 maghrib. 260. Macam kira duit kod 260 campur 80. Berapa? 340 tuan-tuan. 340 sama dengan berapa minit? 340 saat. Lebih kurang bahagi dengan 60. Lebih kurang kita 6 minit je pun. Betul? Sebab 360 bersamaan dengan 6 minit. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul? So 340 hanya plus minus kita kata 6 minit. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, tak campur solat sunat. Daripada 1440 minit, kita hanya bagi masa untuk Allah hanya 6 minit. Ya Allah, malunya. Tu pun nak masuk syurga. Plus minus macam tu kita. So Ramadan ni nak ganti 1440, tolak 6 minit, duk ada 1400. Tuan-tuan, 1400 kita hanya untuk bagi, kita hanya habis untuk dunia ya. 6 minit untuk Allah, tiba-tiba nak syurga yang tertinggi. Kita muka tak malu kita ni. Ni saya tak kata siapa ni, ni muhasabah Ramadan. Umpama macam tu kiraan dia. Jadi bila Allah bagi Ramadan ni sebenarnya nak ganti balik ni 11 bulan yang tak terbayar pada Allah. Sebab tu kita sebut apa maksud waktu pencen? Apa maksud pencen? Pencen bukan maksud guna duit EPF untuk melancong. Itu bukan masa pencen. Masa pencen ni adalah masa bayar balik waktu sunat mungkin kita tak terbuat. Kan waktu dulu Sallallahu alaihi Muhammad ibadat sunat yang kita tak terbuat sebab zaman berkhidmat, zaman bekerja. Kan Sallallahu alaihi Muhammad kita nak membesar anak, membesarkan suami. Membesarkan suami, betul lah ayat tu kan. Sebab kadang suami perut dia sama seperti ibu mengandung walaupun 5 tahun tak kempel-kempel. Macam tak sampai punchline tuan ya. Okey. Jadi memang betul dia membesarkan suami, kan? Untuk suami lain sesuai guna ayat tu. Kecuali Ustaz Manis tak sesuai guna ayat tu. Untuk mengecilkan. Untuk Ustaz Manis saja untuk mengecilkan suami ya. Untuk Ustaz Manis. Untuk Ustaz lain memang membesarkan suami. Okey, tuan-tuan dan puan-puan nak bagi tahu. Zaman dulu kita sibuk nak bangkit, elok nak bangkit, anak teriak.
Betul ya? Bangkitlah untuk nenek, untuk menyusukan anak. Nak bangkit tahajud tak dan. Elok duha nak bangkit buat duha, anak teriak lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, elok benda nak buat sunat tak terbuat sebab di hambatan dan juga tugas tanggungjawab dunia kita. Itu baru anak teriak, tak kira suami teriak lagi. Tuan-tuan, jadi bila banyak benda yang kita tergadai dan terkorban serta terhutang sunat amalan tu, so bila pencen ni dah tak ada anak dah, sebab tu kadang-kadang tuan-tuan muslimin dan muslimat, ada ruang, saya ada ketika bila anak-anak dah besar, dia main hantar tok, mak dan ayah dia bela cucu. Ada ruang dan ada pro and con. Ada mungkin okey. Bagi saya ada ruang ketika kadang-kadang kita mengganggu privasi, dan bila tok wan ni bila dah terpencen, tiba-tiba anak main himpun tok wan main jaga cucu. Waktu tu, waktu eksklusif tok wan nak ganti balik masa muda tu kan. Tiba dia kena bela lewat cucu. So tok wan tak boleh buat amalan sunat ibadat tu. So anak-anak kena take note benda ni. Jangan pi lungguk sekadar pi hantar balik nak lepas cucu rindu kat tok tu biasa. Tapi bila tok wan bela macam mana dia bela anak, kan masa sepatutnya dia bayang balik bahasa akhirat tadi. Tiba kena bela balik, dia jadi seperti dunia waktu muda dia. Sampai bila tok wan nak ibadat ni? Ni bukan marah, nak cuma tinggi suara sikit cara. Okey, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi golongan yang paling merindui Ramadan adalah malaikat, sebab malaikat tengok kita kembali bergembira. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Syekh Abdul Rahman As-Sufuri Asy-Syafi'i dalam kitab Nuzuhatul Majalis disebut, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kekuatan Ramadan itu terletak pada Ramadana khamsata ahruf. Dia kata apa? Ramadan tu kekuatan dan keistimewaannya terletak pada 5 huruf yang membina kalimah Ramadan. Ra mim dad alif nun. Jom kita tengok, tuan-tuan, nak ulang kaji balik. Ra yang pertama adalah ridwanullah lil muqarrabin. Keredaan Allah untuk orang yang cuba merapat dan mendekat. Allah redha padanya. Sebut tentang redha ni, tuan-tuan, Nabi Musa pernah bertanya, kalimullah. Nabi Musa pernah berdialog dengan Allah, ya Allah, apa istimewanya nabimu di akhir zaman, nabi yang paling junior, iaitu Nabi Muhammad? Apa jawab Allah? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seluruh manusia meminta redha pada aku, kata Allah menjawab pertanyaan soalan Nabi Musa. Apa istimewa nabi terakhir ni? Seluruh manusia meminta redha pada aku, sedangkan aku nak buat apa-apa, aku minta redha pada dia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Semua manusia nak minta apa semua? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kan kita semua minta redha Allah kan? Allah kata setiap manusia ni minta redha aku, tapi aku istimewanya Muhammad ini, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, aku nak buat apa-apa aku minta redha. Bukan bermaksud sembah Muhammad. Minta redha ni maksudnya apa? Sebagai ihtiram, menghormati Nabi akhir zaman. Sehingga kan Allah kata contoh peristiwa dalam Bani Thaqif di Taif. Allah kata kalau Allah izin, bila malaikat Jabalain, malakul jibal, dua malaikat minta nak hempap ke atas dua ke Bani Thaqif ketika mereka baling batu, kalau Nabi angguk je, Allah kata proceed. Tapi Nabi kata, Allah tidak ya Allah, aku tak izinkan, aku tak mau. Walaupun itu permintaan Allah, permintaan malaikat. Sallallahu alaihi wasallam. Allah kata kalau Muhammad, kalau engkau minta nyawamu disambung 10 tahun lagi, 63 tahun tu, kalau minta aku bagi. Tapi malaikat kata tidak, Nabi kata tidak. Maksudnya dalam peristiwa Nabi hidup ni, ada benda yang Allah tanya Nabi, Nabi kata ya ya, Nabi kata tidak. Nah, abang kata tingginya Allah jadikan Nabi Muhammad SAW, sebab pada Nabi Muhammad itu adanya Ramadan, adanya Quran yang tidak ada pada umat-umat terdahulu. Maka menjadikan Muhammad dan umat Muhammad kuntum khairu ummat ukhrijat linnas. Maka Nabi Musa mendengar bahawa Muhammad ni ada istimewa, ada Ramadan, ada Quran. Maka Nabi Musa alaihi salam pernah meminta, ya Allah, cabutlah jawatanku, angkatlah jawatanku sebagai Nabi. Aku tak jadi Nabi pun tak apa, aku nak jadi umat Muhammad.
Tuan-tuan, apa yang kita miliki dan punyai hari ini telah pun dicemburui oleh nabi-nabi sebelum ini. Andailah Allah bangunkan seorang umat daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa, dia pun tak pernah dengar tarawih. Sebab tarawih tak pernah wujud sebelum ini. Dia pun tak pernah tengok moral itu apa. Boleh tak tahu? Kalau di mana ada tarawih, di situ ada moral. Umat terdahulu tak pernah tengok tarawih ni macam mana ni, moral macam mana ni. Sebab Allah tak jadikan Ramadan pada umat-umat terdahulu, just exclusively only for umat Muhammad. Ya Allah, kita kena rasa Ramadan ni hanya untuk aku lah, tarawih ni hanya untuk aku, so aku kena gerak betul-betul. Muslimin dan muslimat, itu tahqiq pengukuhan. Sampai Nabi Musa minta dicabut jawatan, aku nak jadi umat Muhammad. Sebab apa? Aku pun nak ada Ramadan, aku pun nak tarawih. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka itu kekuatan yang dikatakan ridwanullah lil muqarrabin. Mim, kata Syekh Abdul Rahman As-Sufuri Asy-Syafi'i, dia kata mim yang membina kalimah Ramadan, maghfiratullah lil 'asin, keampunan Allah kepada orang yang pernah melakukan dosa. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada bumi yang tidak pernah ditimpa hujan, tidak ada pantai yang tidak pernah dilanda ombak, dan tidak ada manusia yang tidak pernah sunyi daripada kekhilafan dan keterlanjuran. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'un at-tawwabin. Sesungguhnya Bani Adam itu dia mewarisi, dia sentiasa berdosa, dan sebaik-baik pendosa adalah orang yang sentiasa bertaubat. At-tawwabin, at-tawwabin, at-tawwabin. Allahumma ja'alna minal mutatahhirin. Di antara doa selepas kita ambil wudu kan, Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Jadikanlah kami orang yang sentiasa ingat, mengaku salah, bertaubat, dan orang yang sentiasa dibersih dan disuci serta dijernih. Wal mutatahhirin. Ya Allah, maka orang yang bila mai Ramadan ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah, orang yang setinggi dosa, setinggi gunung dan sebanyak buih di lautan, bila dalam hatinya ada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang yang tak pernah semayang, tuan-tuan, orang yang tidak pernah ada amal ibadat, tapi di hujung usianya ada Astaghfirullah, asyhadu an ada takut min mengaku akan ketuhanan Allah Azza wa Jal, bertaubat pada Allah Azza wa Jal di hujung usianya, walaupun muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu poin dia. Ridwanullah lil 'asin, maghfiratullah lil 'asin. Keampunan Allah untuk orang yang sentiasa bertaubat, tapi orang yang bersalah tapi mengaku salah. Tuan-tuan, ada satu musibah penyakit virus yang paling barah, yang paling serius dan dahsyat mengatasi COVID, iaitu penyakit bila buat salah tak terasa salah. Buat kesalahan, buat salah tapi tak rasa bersalah. Ini penyakit lebih dahsyat daripada COVID. Soalan dari Muhammad. Okey, dua. Yang ketiga, dhamanullah lit-taifin. Orang yang mendapat jaminan bagi orang yang kekal dalam taat. Orang yang kekal duduk di kidaf sehingga hujung usia. Maka Allah kata, aku berikan jaminan, warranty, guarantee kepada mereka. Ibu-ibu ni, sallallahu alaihi wasallam khususnya, dan pakcik-pakcik, ayah-ayah. Jaminan yang kekal sehingga ya Allah, aku kekalkan aku dalam keistiqomahan, dalam ketaatan. Walaupun aku bermula tidak cantik. Tuan-tuan, orang yang permulaannya tidak cantik ni jadilah seperti Sayyidina Umar Al-Khattab.
permulaan dan pertengahannya sangat rosak. Apa benda yang dia tak buatkan Nabi? Tangan yang pernah mengasari, tangan yang pernah menolak, tangan yang pernah melukai jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan. Namun ketika innani anallahu la ilaha illallah, ketika disapa angin hidayah dalam surah Taha ayat 14, ketika adiknya membaca surah At-Taha, Fatimah, ketika disapa angin hidayah, Sayyidina Umar Al-Khattab bergegar dan bergetar seluruh jasad dan tubuhnya. Dulu dialah manusia yang paling membenci Rasulullah, tetapi ketika disapa angin hidayah, dialah orang yang paling mencintai Rasulullah. Walaupun permulaan dan pertengahan hidupnya menjadi musuh aduullah, tetapi endingnya tuan-tuan, ending Sayyidina Umar Al-Khattab berada di sisi Nabi sehingga kiamat. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abi Bakr, Assalamualaikum ya Umar Al-Khattab. Bagi salam selepas Abu Bakar, selepas Rasulullah, duduk di sisi Nabi sampai hari kiamat, sampai syurga lah. Walaupun permulaan dia pembenci Nabi. So, sebab tu tuan-tuan, jangan terlalu menghukum kesalahan manusiawi, kerana kita tak tahu endingnya bagaimana lagi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. 3. Yang keempat, Al-Fatullah Alif. Ada ulama sebut, Imam Asy-Syaukani kata Al-Ful. Ulama Syekh Abdul Rahman kata Al-Fatullah. Al-Fatullah lil mutawakkilin. Keamanan perlepasan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan nun nawal lil sadiqin. Dalam riwayat yang lain, pandangan ulama dia kata apa? Nun ni adalah perlepasan daripada neraka. Jadi ra mim dad alif nun adalah keredaan ataupun kerahmatan Allah, keampunan Allah, jaminan Allah, perlepasan Allah daripada kepada umat yang betul-betul istiqamah nak sungguh-sungguh perlepasan daripada api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, orang golongan yang paling, makhluk yang paling sonok ketibaan Ramadan adalah malaikat. Dan golongan yang paling merindui Ramadan ni siapa tuan-tuan? Antaranya umat yang tidak senasib baik seperti seumpamanya kita. Etnik Uyghur di China, etnik Rohingya di Myanmar, golongan Sunni di Syria yang dibunuh hampir 30,000 orang di Syria, umat Islam di Kashmir yang ditembak oleh polis India. Tuan-tuan, bila sebut tentang genosid, pembantaian, pembunuhan umat Islam, bukan hanya di Palestin, ada banyak lagi negara dan bangsa tanah umat Islam di dunia ni yang dibunuh. Ada yang lebih kejam daripada Palestin, cuma kita tak pernah ambil tahu. Jadi golongan yang merindui Palestin, yang merindui Ramadan ni adalah antaranya Palestin dan umat-umat yang tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Sebab apa? Kami rindu. Sebab apa? Hampa ada masjid, hampa ada tiang untuk bersandar. Kalian masih ada bumbung untuk tumpang berpayung dan bernaung. Kalian masih ada sujud kapet untuk disujud. Kami hanya mampu sujud di atas puing-puing debu dan pasir-pasir daripada reruntuhnya bangunan rumah. Tuan-tuan tengok, semalam 2-3 malam lepas, imam Masjid Al-Faruq di Rafah, Palestin. Rafah ni ada dua, Rafah Mesir dengan Rafah Palestin, sempadan paling hujung. Ketika tidak ada langsung tiang yang boleh disandar, hancur musnah. Mereka hanya mampu solat di dataran pasir-pasir yang ada celah runtuhan masjid. Ada yang sujud bukan hanya atas pasir, tapi sujud di atas kesan darah jiran, sanak saudara, anak beranak yang baru meninggal tak sat. Sujud angkat tengok darah. Rupanya darah merah yang masih pekat, adik-adik yang baru syahid. Muslimin dan muslimat, maka poin saya tuan-tuan, kita masih ada kita masih ada bangunan masjid yang tegak berdiri. Maka hargailah nikmat sebuah masjid. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan antara golongan lain yang merindui Ramadan ni adalah
Wa idza mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Golongan yang disebut sebagai jenazah dalam surah As-Sajdah disebut orang yang telah dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka telah melihat Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Kami lihat ya Allah, kami dengar ya Allah, maka kembalikanlah kami kepada dunia. Farji'na na'mal salihan. Kami nak buat, kami nak sembahyang tarawih, kami nak ya Allah, patah balik sesaat pun jadilah nak sembahyang 2 rakaat. Inna muqinun. Tapi Allah kata segalanya sudah pun terlambat. Tuan-tuan, bila dibukakan idza jaa Ramadan, datang Ramadan, dibukakan beberapa pintu. Futihat abwabul jannah, futihat abwabus sama, dibukakan pintu syurga, dibukakan pintu langit, direhatkan jenazah-jenazah yang tersiksa dalam kubur sehingga akan bisa mendengar derapan tapak kaki roh mereka, bisa mendengar derapan tapak kaki kita yang berjalan atas muka bumi ni. Ya Allah, kami dengar ni orang jalan tapak kaki atas, orang jalan kaki nak pergi masjid, dengar tak pergi masjid. Ya Allah, rindunya. Kami rindu untuk dikembalikan ke dunia, tapi tak mampu kerana kami sudah berada di barzakh. Ketika di barzakh, tuan-tuan, ketika kita berada di dunia sekarang, barzakh itu hanya cerita. Dunia ni adalah nyata. Tapi ketika kita berada di barzakh, dunia ni hanya cerita yang kita dengar, tak mampu dikembalikan dalam dunia yang nyata. Tanah yang basah berwarna merah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kita melihat, kita nak zoom in lagi tuan-tuan, masuk dalam Ramadan ni, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa benda yang tuan-tuan perasan selama 6 jam, 6 hari, kurang lebih 6 hari kan? Bila 6 hari tuan-tuan kita sudah berada dengan Ramadan, kurang lebih sudah berapa jam? 5 hari 120 jam, 144 120 jam lah kita kira. Sudah 120 jam lebih kita bersama Ramadan ni tuan-tuan. Okey, apa yang makcik-makcik rasa, apa yang pakcik, apa yang tuan-tuan rasa setelah lebih daripada 120 jam kita bersama Ramadan? Apa telah berlaku pada diri aku? Apa dah jadi bila Ramadan kembali lagi? Apa dah jadi? Bukan nak kahwin lagi. Tak tahu Ustaz mana ni bila nak kahwin lagi tak? Tiba-tiba selingan. Tolonglah amin. Tak support langsung lah makcik ni. Tak mau main lah kali. Tiba. Okey. Tolong bagi semangat please. Saya perlukan sokongan please. Okey, kawan tadi. Okey. Apa dah jadi pada diri kita ni setelah hampir dah 6 hari bersama Ramadan? Kita dah jadi orang baru sebenarnya. Bukan hanya kahwin jadi orang baru, rupanya Ramadan telah menjadikan kita orang baru. Antara dia tuan-tuan, Allah telah mengembalikan hubungan kita yang 11 bulan terkorban, terhempas dan terbabas. Apakah hubungan itu? Hubungan dengan masjid kembali dekat, hubungan dengan Quran kembali rapat, hubungan dengan solat kembali erat, hubungan dengan sedekah dah tak lihat dan dah tak lewat. Hubungan dengan silaturahim, silaturahim sesama umat semakin kuat. 5 benda ni bila mai Ramadan kita jadi 5 benda terjaga. Dan antara benda lain yang kita perasan pada diri kita tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita mampu bangun awal. 3 benda tuan-tuan yang selama ni mungkin hampir terkorban, kecuali kidah lah. Bila kita duduk di luar tuan-tuan, 11 bulan yang di luar, Tiga benda ni yang kita susah sangat nak buat. Saya sebut saya lah tuan-tuan, yang susah nak buat 3 benda ni.
Tapi bila Ramadan main, kita telah terangkat 3 benda ni. TikTok tanpa punting, rekod cemerlang, rekod tanpa kalah. Yang pertama, tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Dan Allah hamparkan sebahagian malam untuk kamu bangkit, persembahkan, mengadu pada aku. Jangan terlalu update status di FB dan IG, tapi please banyakkan update status hati dan jiwamu pada aku. Allah kata, mengadu pada aku. Tak cukup kat mana, tak kena kat mana. Menangislah air matamu di jendela kesayuan, mengharapkan pengampunan di waktu tahajud. Yang pertama, solat sunat tahajud. Bila main Ramadan, tuan-tuan, terselamat tahajud kita on time, on call, on the dot. Yang kedua, solat sunat fajar ataupun solat sunat subuh, yang selama ni kita mungkin jagang-jagang dan kadang-kadang. Yang ketiga, solat subuh on time, on call, berjemaah. 3 benda ni, itulah kekuatan umat. Apakah titik kekuatan Badar Al-Kubra 17 Ramadan, perang pertama Nabi pegang pedang di Madinah, usia Nabi perang plus minus 54 tahun. Apakah kekuatan perang Badar? Apakah titik kunci kemenangan, secret of success of Islam unity in war? Apakah kemenangan, tuan-tuan? Apakah rahsia kemenangan umat Islam dalam setiap siri peperangan Badar, setiap siri peperangan Ramadan? Yang pertama, kekuatan adalah tahajud. Rabbi anjiz lima wa'adtani. Doa Nabi dalam keheningan tahajud. Apakah kemenangan, titik kemenangan umat Islam dalam perang Tabuk, dalam Fathu Mekah? Semua Ramadan. Apakah kemenangan Islam dalam perang Hittin 2 Oktober 911X7, 28 Rajab 586 Masihi, 586 Hijrah, berlakunya perang Hittin, kembalinya Masjid Al-Aqsa ke tangan umat Islam setelah 88 tahun azan tidak dikumandangkan, 88 tahun solat tidak dikerjakan, 88 tahun, tuan-tuan, tadarus tidak dikumandangkan. 88 tahun, tuan-tuan. Kita hari itu PKP. Berapa hari? 5 bulan tak sembahyang Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. 5 bulan tak boleh pergi masjid. Ya Allah, teriak ni, menangis, rindu pada bau kapet masjid. Siapa ingat pakcik-pakcik dan tu? Siapa yang tak pergi masjid? Siapa yang nak pergi masjid dan tu? Kan waktu tu bermula dengan 5 orang AJK kan, 7 orang, 12 orang. Siapa pergi semayang senyap-senyap walaupun nama dia tak terpilih, kena saman 1000. First time siapa nak semayang kena saman, tak pernah terfikir. Semayang Jumaat, solat Jumaat kena saman 1000, kecuali AJK. Termasuk saya hari tu, tuan-tuan, pecah rahsia Masjid Sungai Dua. Dah rindu sangat nak semayang Jumaat ni, pi juga. Sebab kita bukan AJK. Walaupun aku ni Ustaz Maneh, tapi hilang Maneh waktu tu. Mengaku saya Ustaz Maneh ni tak boleh. Maneh tak baik kata awak, aku tak kira, AJK kata. Sebab nama tak ada. Yang penting AJK je yang diluluskan oleh MKN. Pi semayang ni, tuan-tuan, kira menagih, lebih daripada minta sedekah. Pilih dah, saya nak semayang, nak buat muka tak ada ayat ni, nak semayang makcik ni, nak semayang saya tolong. Habis muka kesian, tetap tak terpilih. Hinanya kita, Allah tak pilih waktu tu 5 bulan, tuan-tuan. Semayang di luar masjid ni, kaki sujud atas tangga. Muslimin dan muslimat. Sebab apa? Sebab kunci rapat waktu tu nak abang aman 5 bulan, tuan-tuan. Kita dah rasa kan, ini 88 tahun Masjid Al-Aqsa tidak tertegaknya solat Jumaat. Kemenangan perang Hittin di bawah Sultan Salahuddin Yusuf Ibn Najmuddin Al-Ayubi, malamnya disinarkan solat sunat tahajud. Benda yang sama Abu Ubaidah buat pada perang 7 Oktober, malam 7 hari bulan. Muslimin dan muslimat, tragedi perang Yom Kippur tahun lepas. Kekalahan teruk di pihak Zion dan Yahud.
melengserkan seluruh kekuatan batalion regimen artileri senjata Zionis Yahudi tersungkur rebah di bawah kekuatan tahajud Abu Ubaidah dan juga Brigade Al-Qassam. Because of tahajud, maka tahajud adalah punca kekuatan. Sebab tu tuan-tuan, dalam parlimen Benjamin Netanyahu baru ni, kalau tuan-tuan perasan, Menteri Kanan Israel mencadangkan untuk digezetkan di peringkat Majlis Resolusi PBB agar Ramadan dimansuhkan. Sungguh berani musuh Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Bulan hanya tinggal sebelah, daripada 12 nak bagi tinggal sebelah. Pasal apa buat takut sangat Ramadan ni? Rupanya tuan-tuan, golongan pertama yang takut pada Ramadan adalah Quraisy. Mereka belajar daripada sejarah. Saat Badar, Muslim antara Islam dengan Quraisy. Maka Yahudi melihat, Quraisy melihat jatuh dan runtuhnya, gugurnya panglima perang mereka Abu Jahal dalam perang Badar. Sebab Ramadan. Yahudi dalam perang Khaybar, dalam perang-perang umat Islam, perang Khandaq, ada riwayat kata Ramadan, ada riwayat kata Syawal. Antara perang terbesar antara umat Islam dengan Yahud, perang Khaybar, perang Al-Ahzab, perang Khandaq. Mereka melihat umat Islam ni, depa ni kan, kalau perang, kalau bulan puasa, kalau perang, dia jadi satu orang yang lain lah. Dia punya energi dia so energetic. So umat Islam ni kalau main Ramadan, mereka akan kuat. Dan termasuk dalam sejarah tuan-tuan, berlaku perang Arab Israel. Berlaku perang antara Islam dengan Yahud. Yang Yahudi takut sangat Ramadan ni, berlaku pada 10 Ramadan 1393 Hijrah, bersamaan dengan 6 Oktober sampai 24 Oktober 1973, yang disebut sebagai perang Yom Kippur, ketika Mesir, Syria, Sudan, Tunisia, Maghribi, Saudi bergabung dan bercantum kekuatan momentum negara Arab keliling Palestin, serang, tentang, attacking kepada Yahud. Akhirnya 1973 mereka kalah. Rupanya tuan-tuan, memang Yahudi takut sebab mereka pernah jatuh tersungkur rebah dalam perang Yom Kippur, berlaku pada 10 Ramadan. Sebab tu mereka buat kesimpulan, umat Islam jika dibiarkan Ramadan ni masih ada, sebab Ramadan kita boleh tengok bila Ramadan umat Islam akan kembali. Nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Sambung. Wadkhuli jannati. Umat Islam akan kembali. Masjid akan penuh melimpah, kasut sampai traffic light. Sampai orang pergi masjid tu, dia balik dengan tak pakai, dia tak pakai kasut, balik pakai kasut. Siap boleh nyanyi tak tu? Buang yang keruh, ambil yang jernih, mai kasut lama, bawa balik kasut baru. So makcik-makcik nak beli kasut ayah, tak payah pergi market, pergi masjid je. Pilih nak mana, campur kasut. Dengan syarat minggu pertama kan, minggu kedua tak ada dah. Kasut dia hak traffic light terpatah balik, kembali ke tangga. Minggu kedua. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey. Jadi dalam Ramadan ni tuan-tuan, yang terakhir daripada saya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa yang ada pada ada Ramadan ni kuat kat mana? Okey. Ulama menyimpulkan tuan-tuan, Ramadan ni, maksud Ramadan adalah nama bulan kan. Dari segi bahasa, puasa adalah as-saum. Okey. As-saum ni tuan-tuan, maksud dari segi lughah adalah tahan. So apa benda yang kita tahan tuan-tuan? Kita tahan keduniaan yang kita tahan. Pada siang kita tahan dunia yang telah menyebabkan dunia zindagi kita tak jumpa Allah. Dunia yang telah menyebabkan semayang kita lambat sebelum ni. Makan yang menyebabkan semayang kita lambat. Terlalu banyak main phone yang menyebabkan semayang kita lambat. Setuju?
Bila terlalu banyak dunia, akhirat kita ada tapi lambat. Zuhur pukul 4:30, asar pukul 6:30, terutamanya hak geng-geng makcik-makcik apa, hak geng-geng tukang-tukang kenuri ni. Yang ini kita kata, saya rasa saya pernah sebut dah. Buat kenuri, pengantin dengan ayah pengantin, tuan rumah tu, pukul 4 baru sembahyang zuhur. Jadi dia panggil ustaz macam doa keberkatan. Sebab apa? Sebab dia punya nak selamat sampul kaut dia tu. Sebab kalau dia tinggal 5 minit, 500 hilang. Orang duk main kan salam kaut, salam kaut, salam kaut. Tujuan buat kenuri tu memang nak pergi hilang duit. Bukan hilang duit, sedekah. Tiba-tiba buat kenuri niat dia dapat balik, tu bukan kenuri dia dia. Dia sanggup melewat sampai terkorban, ada sampai tak semayang ni. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi ini antara benda yang kita kena jaga balik. Jadi nak faham, Allah kata tahan keduniaanmu, tahan 14 jam. 14 jam Allah kata aku tahan perut kamu. Sebab sudah-sudahlah 11 bulan hampa duk jaga perut dah ni. Kan boleh tak sebulan ni hampa sat perut tu, bagi sat perut tu rehat. Maka kita menahan keduniaan agar bertambah pengakhiratan. Urusan akhirat ditambah ketika dunia dikurangkan, dicabut dunia setelah Allah kembalikan akhirat. Kereta bila terlalu berat tuan-tuan, sampai dia tak sampai tapi lambat. Sampai sebab lambat, berat. Tapi kalau kereta tu diangkat barang semua ringan, tak ada barang, yang bawa pula Ustaz Manis dia memang confirm ringan, 40 kilo je berat dia. Tak ada tegang minyak sampai dah. Nak abang tu punya laju. Sebab apa? Ringan. Tuan-tuan sebut pasal ringan ni, saya tanya satu kenangan. Ni saya ceritakan macam-macam je tau. Jangan cerita kat orang tau, rahsia tau. Jangan cakap kuat-kuat tau. Saya waktu form 2, cikgu pilih nak pergi camp sains dekat Pantai Merdeka. Saya sekolah kat Pulau Larang. Jadi wakil sekolah lah 4 orang waktu tu. Sekolah kami paling hujung di Pulau Larang tu, nak ambil setiap daerah daripada Padang Terap, Pendang, Kuala Muda, sampai ke mana? Sampai ke Pantai Merdeka, camp sains. Jadi sekolah ni pergi ambil saya ni wakil sekolah. Sekolah pertama, jadi saya lah masuk naik atas bas. Waktu tu zaman boleh naik atas bas ni, ya Allah, tak tahu nak abang lah kan, boleh naik bas ekspres ni, dia duduk kan. Saya pelajar pertama, sekolah pertama, duduk setiap kursi tu 10 saat, rasa semua kursi. Kalau boleh jilat kursi tu, zaman tu nak abang tu, dia tak tahu nak abang, ya Allah, duduk kursi bas ekspres ni, naik bas ekspres. Cerita dia masuk kelas, cerita dengan kawan seminggu tak habis, cerita naik bahan zaman tu kan. Okay, point saya tuan-tuan, duduk atas kursi. Masuk sekolah kedua. Bila masuk sekolah kedua tuan-tuan, berhenti sekolah kedua, ada 2-3 orang pelajar naik. Dia naik, dia main nyong, dia main duduk atas saya. Ni kita ambil kesempatan ke apa, ya Allah minta maaf dia, lah tak nampak langsung, ya Allah apa kecilnya aku. Tak nampak dia. Saya tak tahu nak abang, saya tuan-tuan boleh bayang berat saya berapa. Ini saja selingan. Berat saya darjah 6, 16 kilo. Ada dalam buku catatan kad 001, ingat? Dulu zaman sekolah kita kan kad biru kan. Kad 001 kan dah tulis berat. Darjah 1 sampai darjah 6, darjah 1 sampai darjah 5. Darjah 1 naik sikit dah 19 kilo. Okey. Muslimin dan muslimat, soalan dari Muhammad tu pun tak ada orang nak menantu, sedih semua lah. Okey, sambung. Okey, tuan-tuan, maka tahan keduniaan Allahumma Muhammad supaya akhirat kita bertambah. Okey, as-siyam. Yang terakhirnya tuan-tuan, kekuatan Ramadan adalah terletak pada al-qiyam. Satu as-saum, yang kedua as-siyam ataupun saum, as-siyam, yang kedua al-qiyam. So ada dua S kita sebut. Siyam, qiyam. Ada 2 A. As-siyam, al-qiyam. As-siyam, kamu menahan keinginan dunia.
Apakah keinginan yang kamu tahan? Nak rehat, nak lena, nak makan, nak cakap, nak maki, nak kata, nak kutuk, nak umpat. Tahan. Bukan hanya Ramadan. Bulan lain pun hang kena tahan sepatutnya kan. Tapi tak tahu bulan puasa ni kita ada macam penahan filter. Elok nak kata korang, tak boleh puasa. Dia tampak mula, bulan lain hang tak puasa ke? Memang bulan lain tu boleh kata korang. Elok nak kata korang, tak boleh puasa. Cuba bulan lain pun sebut macam tu kan, walaupun tak puasa. Tuan-tuan, maka kita menahan keduniaan kita. Al-Qiyam ni kekuatan yang ada pada Ramadan. Apa maksud Al-Qiyam? Menegak, mendirikan, ihya, menghidupkan apa yang kita tegakkan ni. Ramadan tuan-tuan, dia ada tiang dia. Kan hadis yang kita dah baca, man qama Ramadan, man shoma Ramadan imanan, dengan penuh rasa tuan-tuan. Iman ni nak faham, rasa, buat benda ada rasa itulah iman. Mengaji hingga menintis air mata, iman. Sedekah hingga kita rasa kita dapat merasaan susahnya aku seperti susahnya orang yang aku beri itu. Sallallahu alaihi wasallam. Solat sehingga kita rasa bergetar tubuh kita, iman. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila sebut Ramadan yang saya sering kali sebut, bila nak qiyamkan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nak tegakkan Ramadan, nak qiyam, nak jaga tiang Ramadan tu tuan-tuan. Satu pada siang kita tahan malam, tahan makan. Malam kita dirikan solat. Benda yang tak ada eksklusif hanya ada dalam Ramadan, iaitu tarawih, tahajud, tadarus dan tarawih. 3 ta, itulah kamu dirikan qama Ramadan. Ramadan tertegak pada 3 ta, tarawih, tadarus, tahajud. Tertegak 3 benda ni pada waktu malam, maka Ramadan kamu tertegak, tak runtuh. Jadi tarawih tuan-tuan, ini yang kena pegang betul-betul. Tu yang saya sering kali pesan, sebut di mana-mana. Tok Imam, Tok Bilal kena pegang dan kena jaga. Kerana bila imam tarawih memegang mikrofon, langkah ke depan, Allahu Akbar, hakikatnya dia bukan pegang mikrofon. Imam sebenarnya dia memegang hati jemaah yang berada di belakang dia. Syekh Abdul Rahman As-Sudais, tahu gaji dia berapa? Kurang lebih 150,000 rial sebulan. Cukup tak? Bagi saya sikit. Sebelum ni 100,000, upgrade 150,000 rial sebulan. Imam dunia tuan-tuan. Tugasnya tuan-tuan pegang mikrofon tu, 3 juta umat solat di belakang dia. Tanggungjawab yang sangat besar. Menangisnya kita asbab suara dan lantunan dia. Walaupun Allah yang pegang hati manusia. Sebab tu imam tanggungjawab dia besar. So sebab tu kita nak select, nak pilih imam, pilih yang imam yang betul-betul yang boleh memegang hati dan rasa. So jangan mati rasa itu. Tak tahu kan kita faham. Okey. Tuan-tuan, nak abang mai kata imam bila dia pegang Allahu Akbar, kalau belakang ada 500 orang jemaah, maka 500 hati di tangan dia. Dia pegang ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Menangis air mata. Sebab apa kita mudah menitis dan mengalir solat di Samadan dan Nabawi, khususnya di Masjidil Haram. Tuan-tuan, 2 orang sebab ada. Satu alunan untuk imam, yang kedua PA system, spiritual dan juga teknikal bercantum, bergabung. Maka hati kita bagian dicari dan dikoyak-koyak. Air mata menitislah itu tidak terasa. Bila imam melantunkan bacaan dengan imam dia baca dengan mulut, tapi dia menyampai dengan hati. Kita tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam mendengar dengan telinga, menghayati dengan hati. Menghayati dengan hati dan rasa. Itulah iman. Imanan
wahtisaban, sungguh-sungguh, zuk, sehingga akan 23 rakaat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Bangkit nak sembahyang pula. Makcik habis dah. Lah habis dah kau. Maghrib disukun 23 rakaat, 20 rakaat. Lah makcik baru terasa macam 2 rakaat, tak terasa dah sembahyang belakang ustaz mana. Contoh. Satu nak cari imam hak mana. Tu saya kata imam kena buat bagi orang tak terasa dia sembahyang belakang dia. Ini baru 2 rakaat, makmum belakang ada. Dia beradui tu umur baru 26, tanya umur berapa ni? Dia umur 26, beradui tu macam umur 6 ke 2, ada. Nak bangkit tui rakaat tu. Baru 4 rakaat, hang buat teruk siapa? Yang tu mungkin 2 lah. Satu makmum gagal menghayati, yang kedua imam gagal menyampaikan. Bukan gagal lah, kita kata kurang dalam penyampaian, kurang rasa. Sebab tuan-tuan saya zaman mengaji dulu, memang kalau bertugas sebagai imam ni memang jaga sungguh. Setiap buka puasa ni memang apa pun tak tengok ni. Sebab nak jaga hafalan, nak jaga alunan, penapasan. Penapasan ni tak ramai orang yang take note. Tuan-tuan, saudara Muhammad, saya pesan macam mungkin dalam, saya tak tahu lah di Kedah ni sama ada benda tu diambil cakna. Untuk anak-anak imam ni bila dia keluar, tuan-tuan, kalau 20 rakaat secara teknikal, saudara Muhammad, ilmu Quran, ilmu hafazan itu kita panggil spiritual. Tapi teknikal, ilmu dunia ni kena tahu. Dunia ni akhirat perlu bercantum. Contoh, breathing technique. Macam mana imam nak kawal perasaan, kawal pernafasan dalam menyampaikan 4 alunan tabaqat lagu yang panjang, 2 baris, 3 baris tanpa ada waqaf, supaya penyampaian sampai hafazan teratur tanpa mengorbankan makhrajul huruf dan juga hafazan fasahah. Di situlah perlukan teknik pernafasan. Saya tuan-tuan mencadang pada imam ni paling kurang kalau yang 20 rakaat ni tuan-tuan kena kuasai 4 lagu bertukar, setiap 4 rakaat bertukar taranum ataupun lagu, supaya makmum di belakang refreshment, disegarkan, penyegaran. Dia main, dia nak dihiburkan. Seolah macam tu imam boleh tak hiburkan makcik dengan alunan Quran, warattilil Qur'ana tartila. Quran tu perlu disampaikan dengan tartil, dengan seindah-indahnya. Orang kata ustaz tu bukan nak menunjukkan. Islam memang indah, Islam perlu ditunjuk. Kalau tak tunjuk, orang tak tahu Islam tu indah. Cuma jangan menunjuk-nunjuk. Islam perlu ditunjuk, Islam perlu menunjuk. Baru orang tahu Islam tu kemas. Tak mau cerai-cerai, pergi sistem TikTok, imam bacaan pun mesti kemas, firm. Barulah hati hati jemaah di belakang tak longlai, dia pegang kejap, diikat, seolah-olah macam bila Allahu Akbar tu semua pakai ikat hati dia pada tangan tu imam, umpama macam tu, umpama. Muslimin dan muslimat, imam paling kurang, paling koman kena ada 2 lagu, paling koman, paling cantik 4 lagu kalau 20 rakaat. Kalau 8 2 lagu cukup, 4. Kalau saya 8 rakaat tu, setiap 4 rakaat, setiap 2 rakaat tu berubah. Supaya kita, tuan-tuan, hak nak main ni kadang yang masjid bukan regular customer, tak apa, dia kok mana pun dia akan main. Tapi yang nak main masjid ni orang yang kadang-kadang, orang yang jagang-jagang. Orang yang ni yang kita nak pegang hati dan perasaan dia, supaya bila dia balik tidur malam mimpi-mimpi imam baca Al-Quran, dia rasa tengyang-ngyang lah imam tu baca. Bila lah nak pergi tarawih pula, sat-sat tengok jam, sat-sat tengok jam, tak sabar nak pergi tarawih esok. Maksudnya imam telah percaya membeli hati dan membeli jiwa makmum. Oh, nak abang tu muka-muka kan. Jadi tuan-tuan, saya kira sekadar itu sahaja. Jadi al-qiyam, mendirikan malam Ramadan, tuan-tuan,
adalah satu tanggungjawab kita bersama, dengan tarawih, dengan tadarus, dengan tahajud. 3 ta yang kita nak pegang, dengan harapan setelah kita telah menormalisasi tarawih, mudah-mudahan pada bulan akan datang kita akan ringan dalam rakaat solat. Itu poin dia. Memang kita tak mampu nak bawa tarawih, bukan tak mampu, memang tak boleh buat pun. Tak boleh bawa tarawih pada bulan yang akan datang, tapi kita bawa roh momentum boleh berdiri lama dalam solat, boleh berdiri rakaat, banyak rakaat dalam solat for the next 11 months. Kita tak bawa tarawih, tapi kita bawa roh tarawih bersama kita. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dengan perkongsian itu boleh memberikan saya dan tuan-tuan kekuatan dan pencerahan untuk sama-sama menjaga mendakat sallallahu alaihi Muhammad, anugerah dan hadiah yang terindah yang tidak pernah ada pada mana-mana umat dan zaman sebelum ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, syurga yang dijanjikan dengan pintu bab ar-rayyan akan terbuka dan tersergam indah, dan syurga itu akan sedang melambai-lambai bila lah geng-geng kidah nak masuk dalam aku. Sebut amin. Maka bab ar-rayyan hanya terbuka khususan lis-shaimin. Jadi sekarang itu, terima kasih. Mudah-mudahan Allah ampun dosa saya, banyak kata, banyak khilaf, banyak salahnya. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan ini adalah Ramadan yang terangkat dan tercatat sampai ke hari kiamat dalam kembaran menuju hari akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya. Okay, bye. Okay.